Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, berjumpa lagi dengan Cikgu Farhan dalam Matematik Tingkatan 3. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini? Kita masih lagi di dalam bab yang terakhir dalam Matematik Tingkatan 3, iaitu garis lurus. Okay. Okay, jadi hari ini kita akan teruskan dengan 9.1 G. Okey. Jadi hari ini apa yang kita nak belajar? Kita akan belajar mengenai menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan selari dengan satu garis lurus yang diberi. Okey, bila dia kata garis lurus yang selari, jadi awak mesti ingat dia punya nilai kecerunan ataupun M, okey, mesti sama. So nilai kecerunan ataupun nilai M adalah sama. Okey. Baru dikatakan dianya adalah selari. Okey. Jadi kita pergi kepada contoh. Okey, contoh 14. Okey, raja di bawah menunjukkan garis lurus AB dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jadi tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan AB dan melalui titik P dengan koordinat 5, 4. Okey, jadi diberi persamaan AB ialah 2, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, kemudian diberi garis yang selari itu, diberi satu titik iaitu P 5, 4. Jadi kita keluarkan dulu maklumat. Dia dah beri persamaan, so Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Dan lagi satu maklumat dia dah beri iaitu P dengan koordinatnya ialah 5, 4. Okey, dia kata persamaan garis lurus yang selari dengan AB. Jadi AB dia dah beri iaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jadi dia minta kita cari lagi satu persamaan iaitu yang selari ni. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, berdasarkan persamaan yang dia dah beri, okey, kita akan cari nilai pintasan Y yang baru. Kita akan cari nilai C yang baru. Jadi mesti ingat, okay, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita akan cari nilai C yang baru. Okay, kita nak cari nilai C yang baru. Okay, jadi nilai M mesti sama iaitu M ialah negatif 2. Jadi persamaannya, okay, Y sama dengan negatif 2X tambah C. Jadi kita nak cari yang C lah. Jadi dia dah beri nilai P. So labelkan dulu. Bukan labelkan. Buat dulu dia punya koordinat pada P ni X. Nilai X dan nilai Y. Kemudian kita gantikan macam biasa. Okay, macam sebelum ni kita dah belajar juga. Okay, jadi kita gantikan nilai X dan Y ke dalam persamaan yang lagi satu. Okay, jadi Y adalah 4 sama dengan negatif 2 dalam kurungan 5 tambah C. Okay. Okay. Kemudian kita nilaikan dulu yang ini. Okay. Pakai kalkulator, so kita akan dapat 4 sama dengan negatif 10 tambah C. Okay, kemudian untuk cari nilai C, kita akan bawa negatif 10 ke sebelah. Jadi mesti ingat, jika dia ada perpindahan daripada negatif akan jadi positif, positif jadi negatif, darab akan jadi bahagi, bahagi mesti jadi darab. Okay, jadi negatif 10 pindah ke hadapan dia akan jadi positif. Jadi 4 tambah 10 sama dengan C. Jadi 4 tambah 10 ialah 14 sama dengan C. Jadi bila kita dah dapat nilai C yang baru, kita masukkan dalam persamaan yang ini. Okay. Kita gantikan. Okay. Jadi dia akan jadi persamaan garis selari tersebut ialah Y sama dengan negatif 2X. Okay, nilai C ialah tambah
14. Ini adalah jawapan akhirnya. Okey? Mudah sahajalah. Okey? Alright? Okey. Jadi kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh 15. Okay, dia tak beri dalam gambar raja tapi terus bagi dalam bentuk pernyataan matematik. Okey, jadi contoh 15 dia minta kita tentukan juga persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 12. Jadi okay, gariskan dan melalui titik G 6, 8. Jadi sini kita keluarkan dulu maklumat diberi. Jadi 2y, 2x tambah 3y sama dengan 12 dan titik G ialah 6, 8. Okey. Jadi dekat sini kita ada jalan kerja yang lain, bukan lain sangatlah. Tapi penambahan jalan kerja. Okey. Jika awak lihat, persamaan garis lurus yang diberi ini dalam bentuk AX tambah BY sama dengan 12. Jadi bila dalam bentuk ini, kita kena tukar kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita kena jadikan Y ni single. Okay, sorang-sorang. Jadi daripada persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Mula-mula pindahkan dulu 2X. Okay, jadi dia akan jadi 3Y sama dengan negatif 2x tambah 12. Kemudian jadikan y single, dia akan dapat negatif 2 per 3 x tambah 12 per 3. Jadi 12 per 3 ni kita boleh kecilkan. Jadi y sama dengan negatif 2 per 3 x tambah 4. Okay. Bila dah dapat dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, baru kita gantikan, baru kita cari persamaan yang selari tersebut. Okay. Jadi kita dah perlu, bila dia kata selari, M ni adalah nilai M mesti adalah sama. Okay. Okay. Jadi M dia kita dah tahu iaitu negatif 2 per 3. So dia akan jadi persamaan yang baru ialah Y sama dengan negatif 2 per 3. X tambah C. Okay. Jadi kita perlu cari nilai C yang baru. Jadi baru kita gunakan nilai G. Okay, G dia bagi 68 iaitu X dan Y. Jadi kita gantikan dalam persamaan. Okay, Y adalah 8 sama dengan negatif 2 per 3 kurungan 6 tambah C. Okay, jadi 8 sama dengan negatif 4. Jadi ini pakai kalkulator ya. Kita pakai kalkulator, negatif 2 per 3 dalam kurungan 6 kita akan dapat negatif 4 tambah C. Okay, kemudian negatif 4 ni kita akan pindahkan ke hadapan. Okay, jadi 8 tambah 4 sama dengan C. Kenapa dia berubah jadi tambah? Kan di sebelah kanan ni nilai asalnya adalah negatif. Jadi bila pindah mesti tukar kepada yang bertentangannya iaitu positif. Okay, jadi 8 tambah 4 ialah 12 sama dengan C. Okay. Bila dah dapat nilai C yang baru, kita tuliskan jawapan yang sebenarnya dia nak persamaan garis lurus yang kedua iaitu Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 12. Okay. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan yang diberi. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Kita hanya nak tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan persamaan garis lurus yang diberi. Okey. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Jika tak faham, jangan malu, jangan segan untuk tanya dengan cikgu. Okey. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.